Suara dengar okey tak? Clear tak suara? Minta komen. Suara okey tak? Eddie, selamat datang Eddie. Dengar suara clear tak Eddie? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta komen sat dengar suara tak? Kalau suara okey kita nak mula dah. Dengar tak suara? Ke tak dengar suara? Dengar suara tak? Kalau suara okey kita nak mula dah. Okey, alhamdulillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak apa senter sikit tuan-tuan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton. Mudah-mudahan ilmu yang kita share pada malam ini menjadi manfaat yang baik kepada diri kita, ahli keluarga kita serta masyarakat yang berada di sekeliling kita. Dan juga mudah-mudahan ilmu ini dapat menjadi bukti serta saksi di depan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi kita teruskan sambungan tajuk pada malam ni, iaitu gangguan di tempat kediaman kita. Sama ada perkara 30 perkara yang saya akan sebut ada tak di kediaman kita. Kalau ada, kita kena buat sesuatu supaya jin dan iblis ni dia tak ganggu di dalam kediaman kita. Baik, sebelum tu tuan-tuan, saya nak baca sedikitlah analisis rawatan Islam Mahmudah, yang mana rawatan Islam yang kami buat selama beberapa tahun dah. Jadi pada tahun 2020 saya buat sedikit analisis berkaitan dengan penyakit-penyakit yang terdapat ataupun penyakit-penyakit yang kami hadir untuk kita buat rawatan. Jadi tanpa membuang masa, saya terus bacalah tuan-tuan. Ini sekadar pengetahuan saja kepada yang menonton. Pada tahun 2020, sihir suami isteri, iaitu sihir pemisah, termasuk dengan sihir penghalang perkahwinan bagi remaja, dan juga sihir suami isteri yang tidak dapat mencampuri. Maksudnya suami isteri yang tak dapat nak bersama, ada masalah jin ataupun masalah sihir, sebanyak 11 kes pada tahun 2020. Yang kedua, sihir pendarahan kepada wanita, wanita yang belum berkahwin dan juga wanita yang telah berkahwin mengalami satu kesakitan, iaitu sihir pendarahan, yang mana darah keluar daripada kemaluan mengambil masa yang sangat-sangat panjang, berbulan-bulan. Sebanyak 6 kes pada tahun 2020. Dan pada tahun 2020 kes sihir saka sebanyak 4.
Kemudian sihir kediaman, iaitu gangguan di kediaman sebanyak 17 tempat. Kemudian sihir santau sebanyak 9 pada tahun 2020. Dan juga masalah bayi, iaitu bayi yang menangis kerana gangguan jin sebanyak 10 kes. Dan sihir gila pada tahun 2020 sebanyak 9 kes. Kemudian pada tahun 2020 sihir gila, iaitu sihir yang dikenakan kepada seseorang sehingga menjadi gila, iaitu 9 kes. Kemudian kami perawat-perawat pi basuh benda-benda yang mempunyai sihir. Sebagai contohnya macam kerih, tapak sirih, beberapa lagi tembaga-tembaga yang disimpan orang dulu-dulu. Sebenarnya benda tu ada sihir, sebanyak 4 kes. Dan sihir kehilangan wang, kehilangan duit, sebanyak 3 kes. Dan sihir premis perniagaan, bagi orang yang berniaga ni ada masalah perniagaan, Korea clear, perniagaan, tempat perniagaan sebanyak 5 kes pada tahun 2020. Dan lain-lain kes yang tidak dapat dikenal pasti, sama ada tidak mengisi borang untuk rawatan kami. Dan juga kes yang kecemasan sebanyak 79 kes. Jadi total semua hampir-hampir 160 kes pada tahun 2020. Baik. Jadi paling banyak di sini adalah gangguan di kediaman lah. Ya, ini rumah-rumah yang baru masuk dan sebagainya. Baik, jadi kita sambung kepada tajuk kita pada minggu yang sudah. Ya, ini berkaitan dengan gangguan yang berada di kediaman kita. Okey, tuan-tuan, saya sambung. Mungkin tak panjang pada malam ni. Perkara yang ke-19, iaitu yang terdapat di kediaman kita, selalu melihat kelibat ataupun bayangan di dalam rumah ataupun premis perniagaan. Ada orang di dalam rumah ni, dia nampak kelibat-kelibat yang lintas. Semalam saya kuliah di Kepala Batas, ada seorang pakcik itu, dia tanya saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni suka sembahyang malam." Dia kata, suka buat tahajud. Lama dah, dia kata, dah 25 tahun dah. Dan dia seorang Bilal. Bilal di sebuah masjid di Kepala Batas lah. Dia Bilal, di masjid pun dia Bilal, di surau pun dia Bilal. Jadi dia kata masalah dia, apabila saya semayang selalu saya pergi awal. Dia kata masjid pukul 4, 4.30 saya pergi dah. Dia kata saya tak pernah tinggal. Dia kata Alhamdulillah. Jadi apabila saya semayang ni, ada kelibat-kelibat yang ada di sebelah saya. Bila dia semayang ni, dia rasa macam ada orang di sebelah kanan dia ataupun di belakang dia. Jadi itu bukan gangguan, tuan-tuan. Itu adalah, kalau dari segi kita mengaji ni, mungkin ada jin Islam yang sedang solat dengan kita. Jadi tak perlu kita nak takut. Memang kita nampak macam ada orang, ada kelibat, tapi apabila kita bagi salam, dia tak ada pun di sebelah kita. Jadi tak ada masalah apa pun, tuan-tuan. Yang masalah kelibat yang ada di dalam rumah kita, tuan-tuan. Kita duduk tengok TV macam ada kelibat. Tapi kalau kelibat tu setakat 2-3 kali, bagi saya tu tak ada masalah apa. Yang tu mungkin perasaan kita. Mungkin kita banyak tengok cerita hantu kan, hantu Kak Limah lah, hantu pokok apa kampung pisang lah, hantu apa mak nenek lagi. Jadi kita pun terbawa-bawa situasi tersebut di dalam situasi rumah kita. Mungkin macam tu. Tapi kalau kelibat yang berlaku teramat banyak, mak nampak, ayah nampak, anak-anak pun nampak, berlaku berbulan-bulan dah. Ya, sehingga kan saya ada kuliah di surau di Bukit Mentajam. Ada seorang makcik ni, gangguan di rumah dia, mainan cucu-cucu dia tu, bila dia simpan di tingkat atas, bila dia tengah masuk, dia dengar macam ada orang main mainan cucu dia tu, sedangkan cucu dia tu tak balik. Jadi apabila dia naik pada tingkat 2, bila dia cek, tak ada siapa pun yang main. Tapi barang yang dia simpan tu agak berbeza keadaan tu. Mungkin dia simpan dalam kotak, bila dia pergi tengok, benda tu keluar daripada kotak. Kemudian dia biar lagi, sampailah berlaku kekerapan sangat. Dia satu malam tu, dia tengah tengok TV, ada satu percikan ayak di dekat belakang dia. Permata Ampau clear. Bunda aku, terima kasih. Ada ayak yang percik dekat belakang dia. Ini gangguan dalam rumah. Maka bila dia tengok ayak tu, bila tengok ayak-ayak yang busuk, seperti ayak longkang lah, tuan-tuan, warna hitam macam ayak acak tu. Itu gangguan yang dahsyat lah. Maka kita pergi buat rawatan, alhamdulillah, dengan izin Allah, tak ada apa yang berlaku dah. Jadi kita kena faham situasi gangguan ni.
Kan kadang-kadang dia bukan gangguan jin, kadang-kadang dia adalah emosi, kadang-kadang dia stres. Kerana bila orang yang stres, gangguan akan masuk dalam tubuh badan. Dan kadang-kadang apabila jin stres, jin dia akan masuk dalam badan kita. Jin pun stres juga, kan? Bila jin ni dia stres, dia akan kacau kita. Macam mana jin tu boleh stres? Sebab kita kacau dia. Macam mana kita boleh kacau dia? Saya bagi contoh. Kita masuk dalam bilik air, kita menyanyi. Dalam bilik air tu, dalam jamban, dalam toilet adalah tempat jin. Jadi dia duduk seronok-seronok, duduk bersembang dengan adik-beradik dia, kan? Dia buat apa dalam tandas tu, jin punya hal lah. Tu Rukiah berapa yang kena bayaran? Syahrul Hafizan. Untuk bayaran ni, kalau dekat-dekat ni tak kena bayaran. Syahrul Hafizan. Kalau jauh, kita ambil kos perjalanan dan juga bahan-bahan yang kami beli. Yang tu saja. Tengok dulu lokasi dia macam mana, dia sakit apa. Kalau dekat-dekat ni tak ada bayaran lah, terpulang kepada pesakit. Baik, bersambung tadi ni. Macam mana kita boleh bagi jin tu stres? Kerana kita masuk tandas. Kita masuk tandas, kita menyanyi. Jin tu dia duduk tenang, mungkin dia duduk relax. Bila-bila kita menyanyi, masuk dalam tandas, menyanyi lagu apa pun menyanyilah, kan? Saya tak pandai menyanyi, kan? Menyanyi, jadi dia stres, dia geram, maka dia masuk dalam badan kita, dia buat masalah dekat dada kita. Sama juga macam atas katil. Kan atas katil ni tempat dia tidur, kan? Bila waktu siang, jom takraw Ustaz, insya-Allah. Bila waktu siang, kita pergi kerja, jin dia tumpang saat tidur atas katil kita. Apabila malam, jin ni dia pergi buat kerja. Ada jin yang dia tak pergi buat kerja, dia relax atas katil. Kita atas katil ni, sebab tu orang tua-tua dulu, tuan-tuan, orang tua-tua dulu-dulu ni, mereka mengaji, tapi mereka tak menonjolkan sangat. Bukan tak menonjol, mereka tak cerita lah macam kita mengaji macam ni, mengaji ni. Mereka mengaji, tapi mereka amalkan abang kepada anak-anak cucu. Sebab tu orang tua-tua dulu dia melarang lari atas katil, pijak bantai-bantai, pijak cadar, kan? Dan juga kena ribas tempat tidur. Ribas tempat tidur tu adalah sunnah Nabi. Jadi bila kita nak tidur, tuan-tuan, kita atas katil kita ni, pun kita lompat. Bila kita lompat terus atas katil tu, mungkin ada jin yang sedang tidur. Mungkin ada jin, mungkin anak jin yang sedang tidur. Maka bila dia terhimpit, kita berat 85 kilo, anak dia berat 30 kilo, kan? Dia terhimpit. Bila kita kalih belah kiri, dia akan naik di atas badan, dia akan tindih kita waktu malam. Sebab tu kita kena tindih kadang-kadang. Sebab tu kita mimpi-mimpi yang pelik. Itu gangguan yang kita bagi kepada jin. Sangat-sangat tak jangan buatlah, tuan-tuan. Jangan kita pergi atas katil terus kita terjun, jangan. Jadi sebaiknya kita ribah dulu, baca la haula wala quwata illa billah, supaya jin tu dia tak stres dan juga dia tak akan mengganggu kita. Baik, terima kasih Syahrul Hafizan. Baik, perkara yang seterusnya, apakah gangguan yang ada di dalam rumah kita? Di antaranya ialah sering kehilangan wang secara tiba-tiba. Ini ada beberapa kes lah yang kami pergi ni, duit hilang, tuan-tuan. Duit hilang. Jadi makhluk yang mencuri duit ni ada dua. Yang pertama manusia, yang kedua adalah jin. Kalau manusia curi duit, ada petua dia. Macam mana kita nak bagi duit ataupun barang tu dapat balik dekat kita. Tapi saya tak boleh nak ajak dekat live dekat tuan-tuan lah. Nanti kalau di kuliah saya ajak. Saya punya jemaah saya ajak pasal ramai. Ya, maka saya abang macam mana kita nak buat. Tapi kalau dalam live ni nanti jadi fitnah, kan? Media ni nanti dia sampai dekat orang ni, jadi fitnah. Sedangkan benda tu tak melanggar syariat pun. Jadi ada cara. Bila barang kita hilang, manusia curi, macam mana kita nak jumpa balik, ada cara dia. Assalamualaikum Ustaz. Mambang kuling. Waalaikumsalam. Berani kambing satu nah, dua. Dari 2-3 hari nanti buat, beritahu kita pergi ambil. Baik. Jadi kalau barang-barang tu hilang kerana jin, barang-barang itu hilang kerana iblis yang curi, maka ada juga kaedah dia. Macam mana kita nak dapatkan balik. Kadang-kadang dia tak dapat, kan? Tapi kita boleh buat supaya ke depan ni tak kena curi dah kita punya duit tu. Dan kita pergi berubat dulu, duit hilang di Allahumma salli ala Muhammad, di Johor. Kemudian kita pergi buat rawatan di Sungai Petani, barang hilang, kan? Kita pergi buat rawatan. Dan lepas tu ada kes yang dapat balik barang, ada kes yang tak dapat balik, tapi selepas tu dah tak hilang duit dah. Ada beberapa tempat. Baik. Tapi kalau duit kita hilang sikit-sikit ni, mungkin kita letak tak mana-mana ke, tuan-tuan, dalam sik motor ke, dalam kereta ke, mungkinlah. Jangan kita tuduh jin lagi, kesian dekat jin, kan? Tapi kalau dah selalu sangat, kita kena tengok balik, kan?
Baik, Syahir Abdul Somad, Ustaz Syahir, terima kasih. Kemudian perkara yang ke-21, sering terjaga di waktu malam, tengah malam. Bila tidur terjaga, bila tidur terjaga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada gangguan di dalam rumah kita. Ataupun gangguan yang ada di atas katil kita. Baik, terima kasih Mahidul Habib. Ataupun ada gangguan di sekitar bilik kita. Jadi apa kita nak buat? Bila kita tidur malam, kita terjaga. Tiba-tiba terjaga. Apa kita nak buat? Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ludah 3 kali. Buat syarat ya tuan-tuan. Buat syarat. Jangan tuan-tuan tarik pula. Saya kena kepala bini, kena kepala suami. Kan itu. Lepas tu tidur balik. Kalau ada juga ustaz tidur bangun juga. Saya suka jaga tengah malam. Bangun sat, tolong ribas sat tempat tidur. Ribas tempat tidur. Daripada kepala hingga ke kaki. Jangan ribas guna bantai. Tak jadi, kena guna selimut. Ribah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ribah juga. Dak ribah dah ustaz. Saya buat macam-macam, dia duk jadi juga ada masalah di dalam tubuh badan. Nak buat lagu mana? Sebelum tidur bacalah ayat kursi, baca doa nak tidur, kan, baca beberapa doa lagi. Dak ada juga masalah, kita kena pergi buat rawatan. Baik, perkara yang ke-23. Perkara yang ke-23 betul. Suami isteri penghuni rumah bekerja kerap. Bukan, kerap bertengkar. Silap ni. Walaupun perkara kecil. Dalam rumah kita ni, suami isteri cepat sangat bertengkar. Kan? Suami buat sikit masalah, bergaduh. Isteri buat sikit masalah, bergaduh. Bergaduh macam dengan benda yang besar. Padahal benda tu kecil saja. Tu pun boleh jadi ada gangguan. Kadang-kadang tak ada gangguan pun. Sebab apa? Sebab suami malas cari duit. Kan? Suami duduk rumah, duduk nganga. Kan, bini kena pergi cari duit. Keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam. Suami duduk dekat rumah, isap rokok, buang masa saja. Bergaduh lah. Hari-hari bergaduh. Ustaz, saya bergaduh hari-hari ustaz. Bawa pasal apa Pak Long? Tak tahulah bini saya ni, dia suka marah saya sangat ustaz. Saya pun tak tahulah, bukan ada apa pun. Saya duduk di rumah ya, bini pergi kerja. Duduk di rumah memang kena marah lah kan. Tengok juga keadaan. Baik, perkara yang ke-24. Suhu di dalam rumah ataupun premis perniagaan terasa aliran bahang panas. Dalam rumah kita, dalam tempat berniaga ni terasa sangat-sangat panas. Kan? Walaupun pasang aircon, walaupun pasang kipas, dia rasa panas. Tapi panas ni tuan-tuan, kadang-kadang bila kita masuk ke rumah pesakit, kita boleh rasa tuan-tuan. Memang kita boleh rasa. Bahang tu adalah bahang kepanasan ataupun bahang kepanasan ada jin. Kita boleh rasa. Perawat-perawat Islam insya-Allah kadang-kadang dia boleh membezakan benda tu. Macam orang pakar lah tuan-tuan, orang pakar motor, kan, dia pakar sangat motor ni. Bila dia duduk dalam rumah dia tepi highway, dia dengar bunyi motor. Yang ni dia kata CBR 1000 Rabbit, dia kata. Duduk sah, yang ni R1 dia kata. Dia boleh tahu bunyi tu kan. Yang ni bunyi kasar lagi. Yang ni Panigale, dia boleh tahu. Pasal apa? Pasal dia pakar motor. Orang yang pakar santau, dia dengar orang batuk. Orang tu batuk. Yang ni batuk pasal makan ais. Dia batuk lagi. Orang lain batuk pula. Dia kata yang ni batuk pasal galak nak menikah. Kemudian dia pun batuk. Orang lain batuk balik. Dia kata yang ni batuk santau. Dia boleh membezakan. Itu pakar tuan-tuan. Jadi di antara perawat-perawat Islam, saya tak, Tok Bomo tak mau tuan-tuan, Tok Bomo tak tepi. Saya tak mau sembang pasal Tok Bomo. Perawat Islam yang betul-betul menggunakan syariat Islam, insya-Allah dia boleh rasa bahang tu bahang mai daripada rumah ataupun bahang daripada jin. Jadi kalau ada macam tu, insya-Allah kena buat rawatan. Tuan-tuan buat sendiri pun boleh. Kemudian perkara yang ke-25. Tanda lebam pada anggota badan. Tuan-tuan biasa jadi lebam tak dekat anggota badan, kan? Bangun-bangun pagi ni, lepas-lepas mandi lalat dengan tolong ni, ada lebam dekat paha, ada lebam dekat siku, ada lebam dekat bogan, ada lebam. Dulu, orang tua-tua dulu, dia kata kalau ada lebam ni sebab apa nama? Sebab jin lah, jin gigit kan, jin gigit. Ataupun apa kan, saya pun tak tahulah, tapi rasanya orang tua-tua kata macam tu kan. Ke ada lain yang saya silap, tuan-tuan boleh beritahu. Balik maghrib ada lebam. Pasal apa? Pasal jin gigit, jin makan dan sebagainya. Kita duk ingat orang tua-tua ni depa merepek. Kita duk ingat apa lama ni, apa latuk ni duk merepek, lebam-lebam ni jin gigit. Biasalah, sebenarnya memang betul. Perawatan Islam, kalau ada lebam-lebam di tubuh badan kita,
tanpa sebab, melainkan sebab kita main tomoy ke lawan, main silat ke lebam tu tak apalah. Ni lebam yang tak buat apa pun, tiba-tiba ada lebam. Itu adalah kesan daripada jin yang hisap darah. Kalau kita cek dulu tuan-tuan, saya tengok di Facebook ada seorang doktor, dia petikai, dia kata mana ada jin, dia kata bukan pasal jin, dia kata ni ada dalam tubuh badan manusia, dia jadi satu benda apa ke, dia kadang-kadang dia akan naik lebam, dia kata macam tu. Jadi saya tak komen apa-apa, cuma saya kata itu ilmu dia, jangan kacau kan. Ilmu orang rawatan Islam, dia tahu benda tu, ini adalah jin. Sebab apa? Sebab bila kita rawat, selesai benda tu. Baik. Selamat datang. Siapa tu? Ustazah Emilia apa dah? InsyaAllah. Baik. Jadi macam mana kita nak buat tuan-tuan? Berlaku dekat diri kita, berlaku dekat diri anak kita, berlaku dekat siapa-siapa pun. Macam mana kita nak buat? Bila ada lebam. Baik. Saya bagi petua ni tuan-tuan buat, dalam masa tak sampai 24 jam dia mesti hilang. Mesti hilang tuan-tuan. Tuan-tuan cari 5 purut. Okey, orang yang lebam tuan-tuan lah. Katakanlah dia lebam dekat sini ya. Saya tunjuk kat tuan-tuan. Katakan dia lebam dekat sini. Tuan-tuan cari 5 purut, tuan-tuan belah 2. Bila terbelah tu tuan-tuan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan buih dekat potongan limau tu. Tuan-tuan buih, tuan-tuan tonyoh dekat lebam tu. Tonyoh lah. Berapa biji ustaz? Buatlah berapa biji pun. Kan kalau 3 biji dapat 6 kali. Pasal apa? Pasal kita potong 2. Kita tonyoh dekat lebam tu. Dia mesti hilang. Sebab apa? Sebab dia datang daripada kesan gigitan jin. Pasal apa jin gigit ustaz? Pasal balik rumah azan baru balik, main bola azan baru balik, main takraw azan baru balik. Jadi bila on the way kita nak balik tu, kan longkang-longkang ni di kawasan kita, nak balik rumah taman ni, jin tu dia keluar. Waktu maghrib adalah waktu yang dia keluar. Sebab apa kita kata waktu maghrib? Sebab anjing ni dia menyalak kebanyakannya pada waktu maghrib. Di antara binatang yang dapat melihat jin, antaranya adalah anjing, antaranya adalah barol. Tu yang dapat melihat jin. Baik. Jadi petua dia ambil 5 purut, tonyoh. InsyaAllah dengan izin Allah mesti hilang tuan-tuan. Baik, selamat datang Tuan Guru Ustaz Hanif Azmir. Perkara yang ke-26, terasa ada lembaga tidur bersama bersetubuh, mengganggu, berdialog ketika tidur. Ini banyak tuan-tuan, kes macam ni banyak. Kan, ada remaja yang tidur kena ganggu, satu hal. Yang kedua, apabila dia tidur, dia rasa macam dia sedang bersetubuh. Ini ada juga. Okey tuan-tuan, ada satu pendapat ulama yang mengatakan ketika Rasulullah SAW kena sihir. Rasulullah ni ada satu pendapat yang kata sehingga 3 bulan. Ada satu pendapat kata lebih kurang 40 hari. Okey, ada beberapa pendapat ulama. Jadi ketika Rasulullah disihir, saya tak mau cerita panjang, nanti saya cerita panjang macam mana berdawai. Saya cerita sikit ya pasal dengan tajuk ni. Jadi ketika Rasulullah disihir, Rasulullah ni ada kala dia lupa sikit-sikit ya tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, Rasulullah dah makan tapi dia kata dia belum makan. Dia tak lupa yang amat-amat dahsyat, ataupun dia tak lupa perkara-perkara yang besar. Contohnya lupa kepada Allah, tidak. Tidak, ulama kata. Jadi ada satu ketika Rasulullah ni dia tidak bersama dengan isterinya. Ini satu pendapat ulama tentang hadis berkaitan dengan Rasulullah disihir. Ada satu pendapat yang kata Rasulullah ni dia tidur dengan isteri, dia tidak bersama, tetapi dia merasakan dia bersama dengan isteri lalu terkeluar maninya. Jadi ini termasuk di antara gangguan-gangguan yang ada di sekitar kediaman kita ataupun gangguan yang ada dalam tubuh kita. Kadang-kadang dia rasa dia sendiri disetubuhi. Okey, memang benda ni jarang berlaku, tapi hak ni yang saya duk jumpa banyak. Kan habis-habis kuliah nak jumpa ustaz, saya ni rasa semalam macam ni kan. Jadi apa kita nak buat? Apa kita nak buat apabila kita tidur kita rasa macam tu? Tuan-tuan, saya bagi amalan kat tuan-tuan simple ya. Tuan-tuan sebelum tidur, kalau orang yang jadi macam ni kalau sakit yang lain, amalan lain. Ini sakit yang bila dia tidur rasa macam diri dia sedang disetubuhi. Amalan dia apa? Tuan-tuan kena baca qul huwallah 41 kali sebelum tidur. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca qul huwallah 41 kali tidur, insya-Allah. Tapi lepas baca qul huwallah jangan bercakap apa dah. InsyaAllah dia akan hilang penyakit ni. Baik.
Kadang-kadang berdialog ketika tidur. Orang tidur ni dia suka bercakap kan. Kalau letih, kadang-kadang dia letih, biasalah tidur bercakap kan. Bini duduk sebelah, dia duduk bercakap. Bini kata bercakap dengan siapa tu? Bercakap bila dengan siapa pun kan. Kadang-kadang dia letih. Tapi kalau benda ni berlaku 3-4 bulan, masalah tuan-tuan. Masalah. Perkara yang ke-27. Nak habis tuan-tuan, lagi 3 perkara ya. Tuan-tuan kalau ada soalan, insya-Allah kita akan jawab. Perkara yang ke-27 iaitu terasa diri selalu diperhatikan ataupun diekori. Yang ni lebih kurang tadilah, macam ada lembaga yang sedang memerhati kita ataupun yang sedang macam kita diikuti oleh seseorang kan. Bila tengok tak ada pun. Ni masalah. Perkara yang ke-28, terasa bahu ditepuk dari belakang. Ini masalah gangguan. Bila dia duduk dalam rumah, dia rasa bahu dia ditepuk oleh seseorang. Ada ke Ustaz? Ustaz duk cerita ni, gangguan-gangguan dalam rumah ni kadang-kadang macam kartun pun ada. Takkanlah ada orang tepuk kat bahu tuan-tuan. Yang biasa rasa dia tahu. Yang biasa rasa dia tahu. Yang dia tak biasa dia tak tahulah. Tapi tak boleh katalah benda ni ada ke Ustaz? Saya boleh jawab, jawapannya adalah ada. Benda sihir ni tuan-tuan, benda sihir, benda jin ni, pertama kena percayalah orang Islam benda ni wujud kan. Berlaku benda-benda yang pelik ni. Boleh jadi tak? Saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Benda yang pelik tuan-tuan. Kita buat rawatan. Masa kita buat rawatan tu, kain yang kita nak balut objek sihir tu, sebagai contoh lah, objek sihir apa nama janglut kan, yang macam-macam hantu tu kan. Kita nak bakar dia tuan-tuan. Kita nak bakar dia. Maka kita memang macam saya spare dalam kereta, spare dalam beg rawatan ni ada kain putih. Sebelum kita bakar, kita akan buatlah 2-3 benda dan kita akan balut dia. Kita baca ruqyah, kita akan bakar. Kain yang saya beli tu tuan-tuan, di kedai kain tu, sebanyak beberapa meter tu, saya suruh Cina tu potong siap-siap dah untuk kita nak balut barang-barang yang sihir ni. Kain tu elok tuan-tuan, tapi apabila kita nak ambil, kita nak buka, kita nak balut tu, kain itu seperti dicakap oleh sesuatu. Betul ke tak betul? Baik, tuan-tuan nak jawapan dia tak? Jawapan dia berbalik kepada orang cerita. Orang yang cerita tu, tuan-tuan percaya tak dekat dia? Kalau tuan-tuan tak percaya, maka tak betul lah cerita tu. Tapi kalau tuan-tuan percaya, dia orang yang cerita ni orang yang boleh dipercayai, maka cerita tu adalah benar. Jadi samalah macam ni. Ada baru-baru ni tuan-tuan, ada satu viral. Saya rasa tuan-tuan dapat video tu. Ramai orang duk PM saya, tanya komen. Semalam di kuliah pun saya ulas juga sikit. Baru-baru ni tuan-tuan, lebih kurang 5-6 hari yang sudah, ada satu video yang viral. Video tu banyak yang hantar dekat saya, kata daripada Johor. Yang hantar dekat saya ada yang kata daripada Indonesia, ada yang kata daripada Pahang. Video tu ada satu kamera yang terdapat di dalam hutan. Tuan-tuan ni, seorang hamba Allah ni, dia letak kamera di dalam hutan untuk nak melihat siapa yang duk main curi buah kelapa sawit dia. Jadi dia letak kamera. Kononnya satu cerita macam tu. Cerita yang lain ada yang kata memang nak tengok bunian dan sebagainya. Maka bila dia ambil kamera tu, ataupun dia tengok di handphone dia, kan kamera boleh tengok dekat handphone ke laptop ke. Bila dia tengok ni, dalam keadaan dalam hutan tu, ada satu lembaga berbaju berwarna putih sedang berjalan, seperti pakai jubah tu tuan-tuan. Seorang, 2 orang, dan juga dia bawa anak kecil berjalan. Video tu ada dengan saya. Jadi orang tanya saya, Ustaz ni bunian ke? Ustaz ni macam mana? Ustaz ni apa ni? Baik, tuan-tuan, kita nak percaya ke kita tak mau percaya benda tu? Orang yang pertama, satu golongan percayalah, Ustaz mestilah ada jin Islam dalam hutan kan. Orang percaya macam tu. 2 golongan merepek Ustaz, apalah mereka ni, duk merepek lah, buat video-video tu, duk bohong orang kan. Tak ada kerja PKP ni, duk buat video tu. Baik, bila tanya saya, jawapan dia berbalik kepada orang yang mula-mula sekali post video tu. Jawapan tu ada kat dia. Kalaulah orang yang tukang rakam tu betul, dia tak tipu, dia tak edit video tu, memang dia ambil kamera, memang macam tu, dia nampak bayangan putih macam tu.
Sekiranya benar, maka jawapan dia mungkin jin yang terlintas dalam kamera tu mungkin jin Islam. Saya kata mungkin, tuan-tuan, sebab tak ada satu benda yang boleh memastikan jin tu Islam ataupun tidak Islam. Ustaz, ada jin yang boleh mengucap? Tak kira macam tu kan. Tak kira jin boleh mengucap. Kadang-kadang jin yang jin yang bukan Islam pun boleh mengucap. Jin yang bukan Islam pun boleh baca Quran kan. Baik. Tukang video tadi ni sekiranya dia betul, maka betul video tu. Mungkin jin Islam. Sekiranya dia tipu, dia edit video tu, maka dia menanggung dosa dalam satu Malaysia. Dia telah menyebarkan benda tu, orang pakak-pakak jadi fitnah. Apa benda ni kan? Jin pun akan marah. Dia ni buat macam-macam dekat kita kan. Jadi fitnah dekat kita. Jadi jawapannya berbalik kepada orang yang pertama yang menyebarkan video tu. Itu jawapan dia. Kalau jawapan dari segi buku, ada tak jin Islam, Ustaz? Ada. Ada tak jin Islam dalam hutan? Wallahu a'lam. Yang saya tahu jin Islam ni ada dalam masjid lah. Jin Islam ni ada dalam majlis ilmu. Jin yang bukan Islam, tak tahulah. Mungkin dalam tandan, mungkin dalam hutan, mungkin di atas-atas bukit kan, mungkin. Jadi itu saja jawapan. 2-3 hari ni duk viral. Tuan-tuan kalau nak video tu saya boleh share. Saya ingat nak share lah. 3-4 hari ni saya nak share nanti di Facebook. Nanti ramai pula menilai kan. Apa ustaz pun duk hantu. Bukan, kita nak bagi menyelesaikan masalah kan. Masalah ummah ni kan, bukan masalah besar pun kan. Jumpa Tok Bomo pun satu masalah besar juga, tuan-tuan kan. Berapa orang pergi jumpa Tok Bomo kan? Berapa orang? Tok Bomo dengan perawat Islam ni siapa banyak? Tok Bomo ni berlambak-lambak, tuan-tuan. Berlambak-lambak. Sangat-sangat banyak. Perawat Islam ni ada tapi sikit kan. Yang nak tolong orang ni sikit. Yang lain ni dia mungkin tolong diri sendiri dan juga ahli keluarga dia. Perawat Islam ni sikit yang nak tolong orang ni kan. Yang lain mungkin lah yang bidang-bidang masing-masing. Ni Tok Bomo ni. Pasal apa Tok Bomo banyak? Pasal senang lah nak jadi Tok Bomo. Pasal apa? Pasal ilmu nak jadi Tok Bomo ni satu ya tuan-tuan. Kena menipu ya. Menipu layaklah jadi Tok Bomo. Jadi orang suka menipu ni dia layak jadi Tok Bomo. Apa lagi? Jadi Tok Bomo tak payah hafal Quran kan. Hang cukup menipu orang sudah. Bila nak jadi perawat Islam, bila nak jadi ustaz yang boleh merawat orang ni, susah. Ustaz nak kena masuk kursus, nak kena hafal Quran, ayat-ayat tertentu, nak kena hafal doa, nak kena macam tu. Susah lah tuan-tuan. Jadi pakat jadi Tok Bomo kan. Orang menjadi Tok Bomo. Sebelum nak habis tuan-tuan, saya nak cerita dekat tuan-tuan sikit 2 minit Sepanjang saya buat rawatan ni tuan-tuan, cerita ni tak aneh biasa Sepanjang saya buat rawatan ni tuan-tuan, orang yang betul-betul sakit, yang diganggu oleh makhluk halus, jin, iblis dan juga syaitan, hanya 25% ya tuan-tuan. Selebihnya 75% mereka bukan diganggu oleh jin dan juga syaitan, samalah, tetapi mereka diganggu oleh Tok Bomo. Sebab apa? Ni saya buat kajian sendiri tuan-tuan. Memang benda ni jadi. Apabila seorang tu dia sakit, saya bagi contoh umur 79 ataupun umur 75, sakit pinggang. Sakit pinggang 75, sakit pinggang. Tuan-tuan, orang umur 75 nak dapat pinggang macam umur 17, tak boleh dah tuan-tuan. Tak boleh dah. Itu tempoh manusia Allah Ta'ala buat. Maka bila sakit pinggang, biasalah. Anak sulung kata mak sakit pinggang, biasalah. Anak kedua kata tak ada apa kot, tak ada apa lah. Mak kata pasal usia pun dah meningkat. Mai anak yang ke bawah-bawah ni dia kata mak kena pergi berubat, tengok, kena pergi tanya tengok. Nak pergi dekat siapa? Kita pergi ni lah Tok Bomo. Awak tak pergi dekat rawatan Islam. Rawatan Islam lambat, kena pergi banyak kali, baca Quran panjang. Tok Bomo ni pisak ya jadi. Pasal apa? Pasal dia guna jin. Tuan-tuan, bila tuan-tuan sakit, jangan pergi dekat Tok Bomo. Tolonglah jangan pergi dekat Tok Bomo. Apa tu nak pergi ke mana? Pergi jumpa doktor dulu. Orang sakit pergi jumpa doktor dulu. Bagi doktor scan, bagi doktor depa ada alat-alat depa, tengok apa masalah. Doktor kata kami tak tahu dah nak buat, makcik tak ada sakit apa pun, maka baru pergi kepada perawat Islam. Jangan pergi Tok Bomo tuan-tuan. Makcik ni pun pergilah dekat Tok Bomo. Ni saya ni tiba-tiba ni sakit pinggang. Kan lama dah tak pernah sakit pinggang. Yalah 75 sakit pinggang. Tok Bomo ni kerja dia adalah menipu. Dia kata orang buat dah, dia kata orang buat dah. Orang duk taram ni lama dah, orang duk tengok lama dah.
Depa buat ni, depa guna nak patung. Depa nak bagi contohlah nama contohan nak bagi apa, Kak Minah lah. Depa nak bagi Kak Minah ni mati tu Tok Bomo ni kata. Depa taram lama dah. Baik. Balik rumah. Terfikirlah maklum umur 75 ni, siapa lah nak buat dekat aku. Aku tak pernah kacau siapa pun. Pasal apa nak buat dekat aku? Anak pertama kata murung Tok Bomo tu mak hak anak yang lain ni kata tak boleh jadi juga. Mak ingat tak baru-baru ni mak bergaduh dengan jiran sebelah tu. Tok Bomo temberang. Betul. Apa nama Nasir? Pi Ramli buat cerita dah. Murung Tok Bomo ni. Kan anak kecil ni contoh cerita ya, tuan-tuan. Anak-anak hak lain dia kata, mak ingat tak dulu mak bergaduh dengan jiran tepi rumah tu. Boleh jadi dia buat jugalah. Nanti kita pergi jumpa Tok Bomo lain, pergi jumpa dengan Tok Bomo hak cerita Tok Bomo ni. Pergi jumpa Tok Bomo lain pula. Bos lari dulu. Okey. Tok Bomo lain kata sama juga. Dia kata orang yang buat ni bukan jauh. Dia kata adik-beradik lah, tak pun jiran. Tok Bomo ni ayat yang sama ya, tak adik-beradik, jiran. Tuan-tuan pergi jumpa mana-mana Tok Bomo hak tu yang dia pakai ulang. Tak adik-beradik, mesti jiran. Yang buat ni mesti orang yang buat. Tuan-tuan nanya fitnah berdosa besar, tuan-tuan. Jadi makcik ni daripada sakit pinggang kerana umurnya 75, maka sudah sampai dalam otak dia sihir. Orang buat nak bagi aku mati, orang buat macam-macam. Lepas tu last kali baru cari rawatan Islam, kita pun pi. Ni cerita lah, bukan nak kata dekat siapa-siapa, ini cerita yang umum. Makcik ni kena buat buatan orang ustaz. Depa nak bagi mati terus, depa guna anak patung. Siapa habang dekat makcik semua benda ni? Tak tahulah baru ni pi dekat mana pi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo tu Tok Bomo mana? Masalah yang banyak dalam rawatan saya ni, bukan rawatan saya lah, tuan-tuan pilih mana-mana rawatan Islam pun, kan? Masalah dia pasal pi kat Tok Bomo dulu. Pi kat Tok Bomo dapat cerita yang jahanam, dapat cerita yang karut marut ni, cerita temberang ni, bawa main dekat rawatan Islam. Maka bila kita buat rawatan, ustaz, siapa yang buat makcik? Hak tu tak boleh nak cerita, tuan-tuan. Hak yang tu kita tak boleh nak cerita dekat pesakit. Pasal apa ustaz? Rahsia ke? Bukan. Macam mana kita nak tahu orang buat, tuan-tuan? Yang kita tahu sihir ni mai daripada jin yang dikontrol oleh manusia yang zalim. Manusia tentu cukuplah nak tahu siapa buat apa. Makcik nak tahu siapa buat ke? Makcik nak baik. Makcik nak tahu siapa buat ke? Makcik nak baik. Makcik nak baik lah. Makcik nak baik, saya akan usaha bagi makcik baik. Makcik tak payah tahu siapa buat. Tak seronok lah pergi kat ustaz tu. Bukan seronok, ustaz tu tak abang siapa buat. Pergi dekat ujung kampung tu, dia abang terus siapa buat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, janganlah tuan-tuan, kan, tak boleh. Janganlah fitnah orang. Tak tepat pun. Tok Bomo bukan Tuhan. Tok Bomo bukan Allah Ta'ala. Nak tahu tepat-tepat ni, kan, siapa buat murung tuan-tuan, tak salah, kan. Kadang-kadang orang tak buat pun. Sakit pinggang, sakit apa sikit-sikit, kan. Kalau sakit pinggang ni tak boleh ke? Kalau pergi kat ustaz boleh. Ada doa-doa sakit pinggang dalam kitab almarhum Datuk Arundin ada. Sakit sekian-sekian lutut, ada petua-petua dia, orang tua-tua ajar, kan. Tak ada masalah. Jangan pergi kat Tok Bomo, tuan-tuan. Saya ingat, tuan-tuan, satu hari nantilah saya nak buat live, saya nak cerita macam mana Tok Bomo ni buat sihir. Saya ingat nak cerita, tapi tak sampai masa dia lagi, kan. Ada kaedah-kaedah, beberapa kaedah yang cerita dalam kitab. Macam mana Tok Bomo ni depa puja jin. Macam mana Tok Bomo ni dia buat bagi orang kena tipu. Dia buat macam mana nak buat santau kaedah dia ni, kan, pijak Al-Quran. Kaedah dia tulis ayat Quran menggunakan tai dan sebagainya. Ada. Saya ingat nanti sampai masa saya akan cerita, kan. Betul, share lah, kan. Nasib lah sampai dekat siapa pun. Tapi nak abang kata murung jangan duk pergi dekat Tok Bomo. Mula-mula sakit pergi dekat doktor. Lepas tu baru pergi dekat perawat Islam. Tuan-tuan carilah mana-mana perawat Islam yang tuan-tuan yakin menggunakan ayat Al-Quran dan doa-doa yang maksur, pergi. Alim tak sah mengarut, kan. Minta maaf lah Tok Bomo, kan. Kami ni bukannya betul pun. Kami ni Tok Bomo temberang saja, kan. Cerita Piramli, kan. Lain buka mulut Tok Bomo tu kata saya pun temberang juga. Tu tuan-tuan. Baik. Sekelas perkara yang ke-29. Habis dah, tuan-tuan. Terasa terkena renjisan air dalam ayak. Kita duduk dalam rumah, ada gangguan dalam rumah, rasa macam ada orang duk renjis ayak dekat kita. Yang ni pun saya cerita dah tadi. Dulu pesakit saya, rasa macam orang duk percik ayak pula kat belakang kita, kan. Pegang-pegang ada basah, mercik sikit, tapi tak tahu siapa yang percik kita, kan.
ikutlah siapa-siapa nak buat melawak ke apa kan. Ni tak ada. Baik. Bahaya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buat rawatan sendiri, tuan-tuan buat. Nak tahu nak buat macam mana ustaz? Tuan-tuan boleh PM ke Rawatan Islam Mahmudah. Nanti saya ajak nak buat macam mana. Tak jadi juga, saya pergi di rumah. Perkara yang terakhir, udara di dalam rumah ataupun premis perniagaan berasa mampat dan sebagainya lagi. Tak tahulah mampat ni macam mana, dan cerita ni saya buat ringkasan dalam kitab. Jadi dia rasa dalam suasana rumah, dalam suasana premis ni, dia rasa macam tak selesa, rasa macam padat, rasa stres kan. Padahal semuanya lengkap dah kan, rumah cantik, kedai makan cantik kan, tapi rasa macam tak sedap kan, rasa macam tak selesa dalam kedai. Kita pergi buat tuan-tuan, kedai kita pergi buat rawatan sampai ke KL telefon. Last telefon sebelum PKP ni di apa Jaya, tak tahu, bukan Petaling Jaya, Cyber Jaya ke apa, suruh pergi rawatan kan. Sebab inilah ada orang buat di kedai kan. Kita pun tanya, siapa yang kata buat tu? Tok Bomor lah kita orang buat ni. Masalah kan. Tak tahulah siapa buat tuan-tuan. Yang pasti kita nak bagi baik kan. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Allah dia bagi sakit, Allah dia bagi baik kan. Dan tuan-tuan, petua saya yang terakhir nak kongsi dengan tuan-tuan, macam mana kita nak bagi baik daripada sakit, macam mana kita nak hindar daripada penyakit-penyakit tersebut kan. Dulu kita buat satu rawatan, saya buat rawatan, saya tak ingat dari mana tuan-tuan. Jin ni dia tak mau keluar dalam badan Malung ni, dia tak mau keluar, tapi dia tak marah, dia halus ya kan. Dia gelak, dia kata aku tak mau keluar, dia kata. Saya pun macam mana kita nak buat tak mau keluar, cakap macam ni, baca macam ni, tak mau keluar, baca je tak mau keluar. Jadi bila jin dia duduk dalam badan ni, kita jangan marah dia. Bila kita marah dia, jin ni dia makin membesar dalam badan orang yang kena rasuk. Kita tak payah marah dia. Berapa kita nak marah kan? Marah tu sifat iblis. Jadi dia seronok lah tu sama marah. Aku keluar, hang tak keluar, aku bunuh hang. Tak boleh marah, tenang. Maka saya pun tak apalah. Bila kita buat habis rawatan, jin pun keluar. Kemudian telefon lagi Mak Long ni. Selepas beberapa minggu kita pun pergi. Jadi bila saya pergi kali yang kita ingat dah, yang keempat kelima tu, habis-habis kuliah tu kita pergi, jin ni kata aku dah tak mahu lah duduk lama-lama. Dia kata aku tak mahu dah, dia kata aku nak keluar lah, dia kata kan. Aku duduk pun bukannya tenteram sangat dalam badan makcik ni, aku nak keluar dah. Maka keluar jin tersebut. Maka habis rawatan saya pun tanyalah, saya kata makcik tadi saya buat rawatan ni, jin tu kata makcik ni, jin tu kata dia tak tahan dah duduk dalam badan makcik ni kan, dalam makcik yang saya buat rawatan tu. Makcik tu buat amalan apa-apa ke? Dia kata adalah makcik buat satu amalan, makcik tak tinggal baca Quran hari-hari. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami menurunkan Al-Quran itu dengan syifa. Kita baca Al-Quran tuan-tuan, dia akan jadi syifa kepada diri kita. Surah apa pun kita niatkan untuk merawat di dalam diri kita, insya-Allah tak ada penyakit yang lekat dalam diri kita. Kekalkan dengan Al-Quran. Banyak lagi pesakit-pesakit yang saya nasihat, jangan tinggal Al-Quran. Pesakit saka tuan-tuan, saya kita buat rawatan di Seberang Jaya. Saya kata macam ni lah bang, abang ikutlah satu petua ni, nescaya penyakit ni dia akan keluar. Ya ke ustaz, saya pergi buat rawatan ni satu Malaysia dah ustaz, tak boleh jadi juga kan. Saya, isteri saya, anak-anak ni kena kacau juga kan, saka daripada keturunan ahli perniagaan ni tuan-tuan. Saya kata macam ni lah, ubat dia sebenarnya ada. Sebab semua penyakit ada ubat, kata Nabi. Dia kata apa ustaz? Jangan meninggalkan baca Quran walaupun satu hari. Baca Quran tuan-tuan, baca pilah. Ustaz, saya ni tak pandai baca Quran ustaz. Saya pandai baca juzuk Ammah ya, juzuk 30 ya ustaz. Yang juzuk awal-awal ni saya tak reti sangkut-sangkut. Boleh tak? Saya selalu baca juzuk 30 ya. Boleh tuan-tuan, boleh, tak ada masalah. Baca Quran hari-hari, baca Quran, tak akan kena gangguan daripada iblis. InsyaAllah tuan-tuan yakin. Mesti kena yakin lah. Kena yakin. Allah Ta'ala kata apa? Quran itu ada syifa kan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami bagi Quran, dalam Quran tu ada syifa. Mesti akan baik orang yang selalu baca Al-Quran, InsyaAllah tuan-tuan. Jadi saya ingat setakat tu saja. InsyaAllah lagi ke depan kita akan sambung siri kita berkaitan dengan sihir pula. Gangguan-gangguan dalam rumah ni tuan-tuan, 30 ni dah selesai. Video pertama hari tu 1 sampai berapa belas tau? 17. Kan ni sambung 19 hingga 20. Dan dalil-dalil dia kenapa Nabi suruh buat macam ni, kenapa Nabi suruh buat macam tu pun ada pada video yang sudah. Kan Nabi peringat tutup makanan
Nabi peringat masuk tandas baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar tandas, alhamdulillahillazi azhaba 'anniyal adza wa 'afani. Nabi peringat semua tuan-tuan. Tengok cermin pun ada doa. Semua Nabi dah peringat dah. Nabi peringat lagi bila waktu maghrib tutup tingkap kerana ada saat kita takut ada jin masuk. Bila tutup tingkap, tutup pintu, bacalah ta'awuz, bacalah basmalah, maka tak akan masuk jin-jin. Bila maghrib panggil anak-anak masuk rumah. Semua saya cerita dah pada episod yang sudah. Jadi insya-Allah dengan izin Allah, kalau tak ada apa-apa halangan, kita akan sambung nanti berkaitan dengan sihir pula. Ada banyak jenis-jenis sihir tuan-tuan. Beberapa kitab lah saya guna. Majoritinya kitab daripada almarhum Tuanku Harundin, dan juga beberapa orang guru saya lagi. Kita akan huraikan. Dan tuan-tuan kalau ada soalan boleh tanya, boleh terus PM saya ataupun PM dalam page Rawatan Islam Mahmudah di Facebook. Tuan-tuan boleh like dan tuan-tuan boleh tengok dalam tu. Jadi saya ingat setakat itu saja tuan-tuan. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang, apa yang lemah, pondok sok clear Ustaz. Terima kasih Izwan. So bagi Izwan insya-Allah. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa kesalahan tuan-tuan boleh beri teguran kepada saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin wa hifzan min kulli syaitanin marid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Eddie Fazli. InsyaAllah nanti kita jumpa. Lama tak jumpa tu. Izwan, InsyaAllah. Terima kasih Izwan. Nasir, Ustaz Wan ni, Madihul Habib, Ustaz Wan, Ustaz Syahir, Syahrul Hafizan, Ibunda Siti Zahra Khairul Nizam, Ustaz Sobri, Muhammad Naim, sahabat lama ni, Naim ni, lama tak jumpa juga ni. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Fauzi, habis dah Ustaz? Habis dah insyaAllah.